ASEAN mesti bertindak tegas untuk mengelakkan Selat Melaka daripada menjadi medan pertempuran antara kuasa-kuasa besar, kata seorang pakar maritim ketika ketegangan di Teluk berisiko merebak ke Asia Tenggara. Penganalisis maritim Nazri Khalid berkata, blok serantau itu perlu memanfaatkan pengaruh diplomatik serta hubungannya dengan kuasa-kuasa besar termasuk Amerika Syarikat dan China bagi meredakan ketegangan dan melindungi laluan laut utama Asia Tenggara. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan melaksanakan sepenuhnya sistem log masuk tunggal atau single sign-on bagi aplikasi pintar MyJPJ menggunakan My Digital ID berkuat kuasa 1 Mei ini. Ketua Pengarah JPJ, Datuk A.D. Fadli Ramli berkata, pelaksanaan itu sebahagian inisiatif pendigitalan perkhidmatan awam bertujuan memperkukuh tahap keselamatan cyber dan meningkatkan kecekapan sistem penyampaian. Langkah pelarasan perbelanjaan mengurus tidak akan menjejaskan petugas barisan hadapan mahupun penyampaian perkhidmatan asas kepada rakyat memandangkan hanya melibatkan perbelanjaan tidak kritikal. Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan menegaskan bahawa sektor kritikal seperti kesihatan, pendidikan dan keselamatan kekal menjadi keutamaan kerajaan selaras dengan komitmen untuk memastikan kesejahteraan rakyat terus terpelihara. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC hampir selesai melaksanakan sesi libat urus dengan platform media sosial berhubung pelaksanaan pengesahan identiti pengguna eKYC bagi menguatkuasakan had umur minimum 16 tahun untuk pembukaan akaun. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil berkata, sejak awal tahun, MCMC mengadakan sesi libat urus bersama semua platform media sosial serta beberapa pihak berkaitan termasuk My Digital ID. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan pakej Daya Tahan Ekonomi Progressive Acceleration for Capability and Employment, PACE, bernilai lebih 710 juta ringgit sebagai langkah memperkukuh pembangunan modal insan dan kestabilan pasaran buruh negara. Ketika menyampaikan amanat pada sambutan Hari Pekerja Peringkat Kebangsaan 2026, beliau berkata, PACE merupakan sebahagian daripada strategi daya tahan ekonomi. Kerajaan akan memperkenalkan allowance pasca cuti bersalin sebagai langkah progresif bagi menyokong penyertaan wanita dalam tenaga buruh serta mengurangkan tekanan yang dihadapi ibu selepas melahirkan anak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif itu diperkenalkan susulan dapatan kadar penyertaan tenaga buruh dalam kalangan wanita berumur antara 25 hingga 39 tahun menurun berikutan komitmen materniti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga berkata kerajaan akan meminda Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017 bagi membolehkan perlindungan diperluaskan kepada rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara bermula dengan pekerja rentas sempadan Malaysia-Singapura. Pengukuhan berterusan ringgit serta peningkatan unjuran ekonomi oleh Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menunjukkan kekuatan asas ekonomi negara dan keyakinan pelabur terhadap hala tuju pentadbiran Malaysia Madani. Setiausaha Politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, perkembangan tersebut juga merupakan mesej jelas bahawa Malaysia sedang kembali muncul sebagai destinasi ekonomi dan pelaburan diyakini di rantau Asia. Kementerian Kesihatan KKM telah menubuhkan pasukan petugas khas antara kementerian bagi meneliti isu kekurangan doktor dan pakar perubatan termasuk aspek pengekalan bakat dalam sektor kesihatan negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, satu garis masa khusus telah ditetapkan bagi memperhalusi dan merangka penyelesaian menyeluruh terhadap perkara berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan supaya draft pindaan Akta Majlis Amanah Rakyat MARA disiapkan dalam tempoh 3 bulan. Beliau berkata langkah itu termasuk memperkemas fungsi MARA sebagai payung besar ekonomi Bumiputra serta pusat sehenti pembangunan menerusi penyelarasan pelbagai agensi dan dasar berkaitan.